install XAMPP, kena XAMPP ni membolehkan kita punya komputer kita untuk menjadi server. Dia akan jadi server. Tapi bukanlah server yang kita boleh akses daripada luar. Kita boleh get akses daripada luar. Tapi biasanya kita punya PC ni banyak limitation. Hardware-nya tak cukup mantap lah untuk kita jadikan server. Jadi dengan install XAMPP ni, XAMPP ni akan bagi kita akses pada dua modul, iaitu Apache dan MySQL. Okay, dalam Apache dan MySQL ni, Apache ni membolehkan kita jadi server, MySQL ni membolehkan database ada dalam kita punya komputer. Konsepnya sama je. Nanti kalau anda kata anda beli server ataupun anda sewa server lah, anda akan install XAMPP ni ataupun provider hosting tu dah ada XAMPP dalam dia punya hosting tu. Dan biasanya kita kontrol akan guna cPanel. So dalam hosting yang kita sewa atau server yang kita beli tu, biasanya dah ada install XAMPP ni. Okay, first kali apa kita buat adalah kita kena klik start pada dua, Apache dan MySQL. Okay, jika lihat pada Apache ada dua. Dia ini adalah ports. Ports ni senang kata adalah laluan untuk komputer server tu berkomunikasi dengan dunia luar lah. So ada port 80 dan juga port 448 ni untuk Apache, MySQL 3306. Biasa isu yang berlaku adalah kadang-kadang tak boleh nak run sebab apa? Apache ni port 80 ni kongsi dengan IIS. IIS mana kalau kita gunakan ASP. So kita tak gunakan ASP, kali ni kita gunakan PHP. Okay, jika dah selesai ni, seterusnya adalah kita boleh buka di MySQL ni, klik admin. Okay, kejap. Okay, ini adalah kita punya localhost. So ini adalah kita punya database. Ini adalah database untuk PHP. So di sini ada banyak. Jangan tengok saya punya ni saya punya ni. Sebahagian ada kat sini, sebahagian ada kat komputer lain. So kadang-kadang bila saya dah install baru, dia dah flush, dah hilang dah ni. So ini ada sebahagian ini adalah kita punya database. Nanti database saya akan terangkan. Kita ada konsep table, kita ada konsep database. So apakah itu table, apakah itu database? Okay, so nanti saya terangkan kemudian. So sekarang kita start dengan bahagian paling basic. Okay, so untuk akses ini, untuk akses ke phpMyAdmin, sama ada anda type localhost phpMyAdmin ataupun jika anda lupalah apa URL atas ni, so anda kliklah pada MySQL ni ataupun ada orang panggil MySQL, orang panggil MySQL, terpulang. Just nama saja, tak kisah. So klik pada admin, dia akan buka buka ke bahagian tadi. Okay, so kalau anda dapat paparan ini, maknanya sekarang PHP dan MyAdmin anda dah jalan. So dah berfungsi. Kita boleh masukkan data, kita boleh tambah data, nanti kita pergi kemudian. So ini pun adalah benda penting. So kena ingat install XAMPP dan juga cara nak akses kita punya phpMyAdmin. Dan setiap kali anda nak bekerja dengan PHP, first step adalah klik pada XAMPP, keluar paparan ni, klik start. Jika anda tak start, segala yang kita buat dalam kita punya driver nanti, dia tak akan berfungsi. Sebab dia tak tahu nak guna apa sebenarnya. Nak jalan ke mana, mana jalannya, apa yang kena laksanakan, dia tak tahu. So kalau kita dah klik ni, barulah driver tahu laluan apa yang kita buat. Okay, tu konsep pertama, first kali. Dan anda kata anda nak beli hosting pun semua nanti anda kena lihat berapakah version MySQL, berapakah version PHP. Itu nanti kena lihat lah kalau anda nak explore lebih dalam bahagian untuk driver ni. Okay, first kali ini kita nak buat yang basic saja. Bahagian kali ini memang saya akan takkan pergi ke advance terus. So apa nanti anda akan mungkin pening. So kita buat step by step. So nanti anda fahamkan dulu, apa yang kena buat adalah anda fahamkan dulu apa yang kita belajar pada minggu ni, practice dahulu, sampai minggu depan kita akan continuous. Anda kata anda terlupa bahagian kita belajar pada minggu ni, kita tak boleh, anda tak boleh nak buat
apa yang kita akan buat pada minggu depan. Okay, so saya tak share lah. Saya tutup ya. Jangan tutup jangan pangkar. Biarkan je. Jangan stop. Okay, saya tak share je. Okay, so ini adalah Dreamweaver. So saya rasa semua orang dah ada Dreamweaver. Dreamweaver tak kisah version berapa. So apa kita nak jimatkan bandwidth ramai komplain internet perlahan tu semua. Kita akan pecahkan ini dalam dua bahagian lah. Satu bahagian hands on untuk kita buat PHP basic. Selepas tu nanti kita akan proses untuk buat semua form. Untuk sebelum masukkan form tu kita kena pastikan server behavior ada dulu. Okay, server behavior tu nanti saya dah sediakan video nanti kita buat sebagai asynchronous. Okay, ini adalah papan basic Dreamweaver. Warna anda dengan warna saya bukan lain. Ada orang yang warna putih, ada orang warna hitam, ni semua ini terpulang masa kita mula setting tu kita klik yang mana. Okey, dan seterusnya adalah mengganggu Webex punya paparan mengganggu. Okay, kita di sini. Kita ada site, new site dan juga manage site. So ini adalah first step. First step adalah kita nak kena set up PHP page lah. Nak set up PHP tu macam mana? Biasanya itu adalah perkara utama lah kita buat selain daripada kita startkan exam tu dulu. Dan biasanya memang final exam kita memang akan tanya lah soalan ini. Ini biasa, basic, confirm saya tanya. Bagaimana anda nak set up PHP server? Bagaimana anda nak set up ASP server? Tapi sekarang kita hanya pergi fokus pada PHP dalam keadaan COVID ni pun internet agak kekangan semua, masa pun kekang. Minggu lepas kita ada kelas, minggu lepas cuti umum, tak boleh buka kelas. So kita start lewat sedikit satu minggu, tapi don't worry. InsyaAllah kita boleh cover ni, no problem. Okay, so kalau manage site, ini adalah siapa yang kalau dah pernah buat, so dah akan ada site-site di sini. So ni saya tak ada, sebab saya install baru. Ni version saya pakai version 2021. So ni saya pakai version 2000. So setiap kali tu install baru. Dan yang ini account daripada KPT. So memang tadi saya dapat update lah. Boleh update. So ni okay, dah pergi ke Creative Cloud. Okay, itu kalau siapa yang accountnya original dia boleh pergi ke Creative Cloud. Okay, so pergi sini site, new site. So ini adalah kita nak buat site yang baru. Okay, untuk site baru, ini terpulang lah nak bagi nama apa. So nama lah kita katakan, selalu saya letak tarikh. Tarikh kadang-kadang pelajar dia kata confuse tarikh. So kita letaklah contohnya di sini adalah site 1 PHP. So terpulang. Nak naming ni ikut anda. Okay, local site folder. So untuk kita punya komputer ni menjadi local host, okay. Mungkin saya pasti saya cakap dulu tentang local host. Local host ni maknanya kita jadikan komputer kita ni server lah. Dia lah server, dia bertindak seperti server tapi dia tak akses keluar, dia sendiri lah yang menjadi server, tu local host. So bila untuk local host ni kita akan simpan di satu file nama dia hotdocs. Okay. Saya pun pening banyak sangat saya punya file. Okay, program file XAMPP. Okay, pergi ke dalam XAMPP, cari XAMPP tu tadi. Ada satu bahagian namanya adalah hotdocs. Okay, ni hotdocs. Terpulang ada orang panggil hotdocs, hot documents yang terpulang. Ini adalah kita panggil sebagai root file. Ni root file akar lah kalau bahasa Melayu, root file. So di root file ni adalah semua sekali kita punya file-file server tu disimpan di sini. So yang ini mungkin ada yang sama, ada yang tak ada. So ini adalah website yang dulu saya pernah buat. So kita create baru. Sekejap, kena create baru. Saya create baru. Folder. Contohnya dia dah site 1 PHP. Dan klik
select folder. So inilah root file ya. So apa fungsi root file ni? Setiap kali bila dia dah jalan, website yang jalan, setiap link, setiap dokumen dia akan lihat di dalam website, di dalam file yang ini, file site1.php. Kalau kita ada website lain, contohnya site2 ASP, dia akan letak dalam ASP. Dia tak boleh, orang kata, bercampur. Kalau campur nanti dia tak kenal each other. Dia tak kenal each other, dia tak boleh connect dan biasanya akan berlaku error. So kena ingat yang ni site1.php. Okey, dan untuk yang ni kita perlu pergi kepada server. Kita dah tadi site. Ni kita nak set up server. So kita jadikan kita punya komputer ni adalah sebagai server. Okey, klik tambah. Tambah di sini. Okey ke? Saya laju ke? Okey, laju ke ataupun... Doktor, Ya. sorry saya punya iClick server tu dia macam tak ada yang sama macam doktor punya. Boleh share. Boleh share you Boleh, punya display. Okay. Dekat WhatsApp ya. Okey, boleh. Okay. Atau iClick sama. Dah. Sekejap saya tengok. Okay. Okey, tak klik tambah tu. Okay. Okay, doktor. Okey, klik tambah. Okay, dah dapat. Okey, klik tambah. So kita akan dapat yang ini. So ni kita akan set lah kita punya server tu. Sani mungkin bosan lah, tapi kita kena buat slow sikit untuk bantu rakan-rakan yang lain. Okey, so server. Tak juga doktor. Dah lama tinggal ni. Ni tak ingat lah doktor. Sebab sekarang semua dah pakai CMS kan. So ke CMS. Okey, kita apa mungkin boleh refresh juga. Okey, so server name, tadi site tadi site itu adalah kita akan simpan semua kita punya file-file, kita punya file PHP. Nanti saya terangkan file PHP, bila masa kita nak guna file PHP, bila masa kita guna file HTML. Itu tadi site. Ini site tu untuk, yang jangan confuse yang site ni adalah kita untuk simpan file-file kita. Server ni adalah untuk supaya dia boleh behave sebagai server lah. So saya namakan lah server ni server, boleh nama terpulang. Saya namakan server site1 PHP. Okay, terpulang nama, tak kisah. Okay, nak connect macam mana? Jika kita gunakan hosting, maksud hosting adalah kita dah ada. Hosting ni cara mudahnya adalah orang ada server yang besar, dia pecah-pecahkan kecil, kita sewa bahagian-bahagian kecil tersebut. So kita ada server lah, tapi server tu mungkin jarak yang jauh. Atau mungkin anda ada server, anda beli server, satu server letak di rumah. Sekarang ada orang lah beli komputer-komputer yang kecil yang agak powerful jadikan server. So letak di rumah. Kalau itu kita gunakan FTP ataupun SFTP, iaitu Secure File Transfer Protocol ataupun File Transfer Protocol. So yang ini kita tak ada server, kita nak jadikan komputer kita server, kita guna ni, local. Jadi kita gunakan local. Kenapa local? Sebab kita nak jadikan komputer kita ini sebagai server. Kita jadikan dia server supaya dia behave seperti server. Itulah bahasa mudahnya. Okey, server folder. Server folder ni sama juga. Bila server folder ni adalah kita kena ke folder yang tadi. Kenapa? Sebab apa? Bila server nak jalan, dia nak cari file tu kat mana sebenarnya. So ini adalah link balik kepada file site tadi. So kalau anda buka je, normally dah akan pergi dah, detect dah. Contohnya dia site1.php, so dah detect. Dan untuk web URL, web URL ni bila kita suruh kuti WhatsApp ni. Kalau siapa nak call saya, tak boleh call dia kata nak call bolehlah call guna call WhatsApp. Saya punya telefon tak boleh telefon voice. Okey, web URL ni, web URL ni adalah supaya bila kita run kita punya file tu,
So browser ni akan detect file tu kat mana. So itulah fungsinya. So fungsinya, dia punya fungsi dia. Dia punya nama ni adalah local host. So local host lah. Local host yang kita punya server akan cari. Dan kita pergi sini. Site1 PHP, copy je. Jika ada yang tak faham boleh tanya. Doktor, saya itu web tu dia namanya kita pilih sendiri ke atau dia ada formula ke macam Yang nama-nama ni ke? web URL tu? Yang web URL ni ikut nama kita punya folder tadi tu. Yang kita set tadi. Localhost tu ialah apa? Localhost ni bila localhost ni dia akan jadikan komputer kita server dan dia akan baca file daripada sini. File root. Ni adalah kita punya root file. So semasa kita bina web ini kami kena pilih localhost baru show apa nama itulah. Ya betul. Localhost dulu, nanti bila kita dah ada hosting, nanti ubah setting di sini. Barulah biarkan sinkronous dengan hosting. Untuk masa ni kita gunakan localhost dulu. Sebab apa, kalau ada makmal kita boleh terus ada hosting, internet di UTM laju. Tapi bila sekarang PKP ni, saya rasa tak boleh lah kita nak buat hosting. Sebab kan kalau kita guna hosting percuma tu pun dia perlahan. So lambat nanti. So kita guna localhost lah. Ni lah solution yang paling mudah. Tak apa, nanti ni setting ni kita ubah supaya kita ada hosting nanti. Untuk sekarang kita stick pada localhost dulu. Okey, itu adalah basic. Lepas tu pergi kepada advanced lah. Okey, advanced ni yang lain tu tak payah usik lah. Kita pergi pada server model. Untuk server model ni ada macam-macam. So ada ASP, Coldfusion, JSP. Kita punya adalah PHP MySQL ataupun PHP MySQL. So di sini. So klik save. Okay, sebelum klik save, jangan klik save yang ni dulu, nanti dulu. Dia ada dua options ni, remote dan juga testing. Ni saya ceritakan apa dia remote dan testing. Okay, remote ni anda kata kita ada server yang jauh lah. Kita dah ada hosting yang kita sewa, ataupun anda ada server kat fakulti, ataupun anda mungkin ada server di rumah, di office, tapi anda tak boleh nak access sekarang. Anda mungkin kata PKP ke tak boleh. Itu adalah remote. Untuk yang ini kita gunakan testing. Kita akan jadikan dia sebagai local, so ni testing. Dan klik save. Okay, dia tak akan jadi apa-apa. Apa yang akan berlaku, yang berubah adalah sini. Kita dah ada sini file site1 PHP. So mana kita dah ada satu local host yang berfungsi. Nanti kita akan test dia berfungsi atau tidak. Okay, ada sebarang soalan so far? Okay, jika tak ada soalan-soalan, apa yang kita kena buat seterusnya adalah kita nak buat satu file lah, satu file PHP. Sebelum tu saya tunjuklah macam mana nak access balik. Anda kata dah buat semua, ada error, macam mana nak access balik. Itu terdapat pergi kepada site, manage site. Kat sini. Ialah kita punya. Tapi berhati-hati dengan nama ni, kadang-kadang anda buat nama banyak, anda pun lupa. So kena ingatlah nama tersebut. Satu saya selalu suka guna tarikh. Tapi kadang-kadang tarikh ada pelajar kata dia agak confuse sikit, so guna nama. So anda kata nak access balik, pergi ke atas ni, site, manage site. Nak ubah apa-apa, mungkin ada setting yang tersalah, error, kliklah kat pencil ni. Klik pencil, so kita boleh tukarlah apa-apa setting kat sini. Dan advanced setting tak payah usik. Kalau tak nak buang, kliklah yang ni. Jangan tekan sekarang, ini contoh je. Dan anda kata anda nak duplicate ke apa, boleh di sini. Boleh copy lah duplicate. Okay, so sekarang kita nak buat satu file PHP. Okay, file new. Okay, file new, kita ada new document, ada macam-macam lah. So kita buat yang basic saja. Kita pergi kepada PHP. So ini adalah file PHP dan kita klik create. Kalau macam saya ada dua barang, okay, dia tu suruh save dia suruh save. Yang ini okay, so save sekejap. Saya punya ni sangkut. Okay. Untuk
paparan pertama. Normally kita tadi ada, saya kata tukang seseluruh takut anda confused ke overload tadi. Okay, kita ada file root yang namanya adalah hot docs. Okay, dalam file root ni ada pelbagai server dan site kita simpan. So contoh tadi kita namakan, kita punya adalah site1 PHP. So bila saja run, anda kata ada pengguna access, ni kan anda kata anda dah tak di hosting lah, pengguna access, dia akan lihat hot docs, dia akan lihat dah, mungkin kata nak cari pergi site1, tapi dia akan macam-macam file sini. Kita akan ada pelbagai file, 30-40 file PHP. Nak cek yang mana dulu? Nak cek yang mana untuk start? So, untuk start tu, normally kita akan gunakan index. Index.php. So, browser akan tahu ini adalah page pertama yang dia kena tengok. Atau nama dia index. Ada orang guna index, ada orang guna main. Normally kita guna index lah. So, index.php, ini adalah page pertama. So, kita klik save. Okay, paparan anda dengan saya mungkin lain, berbeza. Kita ada kat sini atas. Kejap. Okay, bootstrap. Okay, kita ada paparan di atas ni, dua paparan. Satu yang putih dah. Ini adalah paparan orang kata user, apa yang user nampak sini. Yang ini adalah coding. So, kalau anda kata nak, kejap, saya punya tu keluar. Saya punya webpage ni kadang mengganggu betul, dia turun tu. Saya tak ada klik. Okay, code. Ini anda kata nak coding. Kita boleh coding di sini. Kita boleh coding di sini. Contohnya adalah, kita tukar sini. Namanya adalah page utama. Main page lah. Main page. So, nama dia main page. Kita split. Dia akan, dia tak ubah nama index ni. Dia bila kita buka kita punya browser tu nanti, dia akan nampak title tu adalah main page. So don't worry, dia tak ubah pada atas ni. Kita klik save. Okay, bila dah ada ni, dah ada yang ini, kita nak test kita punya ni lah, kita punya page ni jadi. Tu selalu kita akan masuk, kita akan inject PHP punya coding. Tapi dululah, itu sekarang rasanya tak ada masalah, semua boleh jadi. Okay, contohnya saya nak masukkan apa? Saya masukkan perkataan welcome to my, okay, dia suruh save to, yes. Okay, welcome. Sekejap, saya rasa saya ada, sekejap saya tengok tu. Keypad saya ada tertekan apa-apa ke? Dia suruh save saja. Ya. Saya tengok keypad. Takut keypad saya ada tertekan. Okay, welcome to... Sama je Doktor, saya pun kena macam tu. Sama tak? Saya rasa mungkin WordPress. So terus tulis kat coding. Tulis coding. Okay. Okay, welcome to my PHP lah. PHP page. Okay, so kita tulis kita tulis solution tadi Sani cadangkan, kita tulis di coding. Okay, kalau coding boleh sini boleh, tapi tak tahulah, ni first time saya jumpa dia keluar suruh save. So saya cakap, saya takut keypad saya ni ada tekan ke apa. Okay, so kita nak, dah ni dah ada. So ni basic basic sekali. So dah ada ni, kita nak test. Okay, cara kita nak test, kita pergi kepada sini, bawah ni. Di bawah ni. Okay, preview. Okay, preview, klik, ada pelbagai browser. So ni browser. Kalau dia dilihat pada komputer, tak saya komputer anda sama komputer saya. Macam ni saya ada Chrome, saya ada Internet Explorer, saya ada Microsoft Edge, Microsoft Edge lagi. Saya ada dua. Saya ada dua version Microsoft Edge kot, saya ada dua ni. Saya tak ada Mozilla, saya jarang guna Mozilla lah, saya suka guna Chrome ni. Okay, tapi guna Chrome, Chrome ni bergantung kepada kemampuan komputer. Sebab saya kita guna Chrome, biasanya RAM yang digunakan sangat tinggi. So Chrome ni dia punya RAM guna tu memang tinggi. Jadi bila anda kata anda gunakan Chrome, mungkin anda punya, bila anda buat anda punya review tu akan takut sikit lah.
So anda kata mungkin anda tak ada RAM banyak. So kalau Sunny dia ada 32 gig. Memang kalau guna Sunny 32 gig tu lagi gigi dia benda ni. Anda kata anda pun kecil lah, mungkin katakan 4 gig. RAM pun mahal. Saya nak upgrade RAM saya tengok RAM pun dah naik harga sekarang. DDR4 dah naik ratus-ratus lah sekarang. Anda kata anda mungkin tak ada RAM yang besar, anda boleh guna Microsoft Edge ataupun anda kata ada Mozilla, anda boleh gunakan Mozilla. Di sini kalau dia tulis F12 ni Internet Explorer, maknanya sebaik saja saya tekan F12, kita nak test ni. Kita nak test biasanya kita dah pro lah kan. Kita tekan terus F12 dia akan keluarkan paparan. Dia akan tengok preview. Bukan preview, hasilnya. Saya tak nak guna Internet Explorer. Saya nak gunakan Google Chrome contohnya. So, saya boleh tadi, saya klik sini tadi, saya tekan edit list. So pada edit list, saya nak ambil Google Chrome. So atau apa-apa sajalah yang anda rasa anda nak gunakan. So apply. Okay, dah belum? Okay, saya close. Masih lagi. Okay, kejap Google Chrome. Beri browser. Okay, saya jadikan Google Chrome tu, lepas tu saya klik sebagai primary browser. Saya apply. Close. So dia akan gunakan Google Chrome. So ada dua cara nak preview. Satu adalah klik di bawah ini dan pilihlah mana satu browser yang anda nak. Ataupun dah advance sikit, kita tekan dah F12. Sekejap, tunjuk saya punya F12. Dan inilah hasilnya. So jika hasil begini, maknanya anda punya tu dah jadilah. PHP anda dah berjalan. So itu adalah basic bagaimana nak set up PHP. Okey, lagi kita nak pergi, nantilah kita buat lebih advance lagi. Okay, segi masa, rehat dulu, 5 minit. Anda try dulu, nak guna, play around dulu. Pukul 4.40 kita sambung sebelah. Okey, tadi kita dah buat. Itu adalah maknanya cara untuk first kali set up page PHP. Itu caranya. So sekarang kita nak linkkan. Contohnya saya nak link lah. Kita buat basic dulu. Kita mula-mula buat basic dulu. Nanti kita akan buat sedikit login page. Tapi login page tu tak berfungsi lah sebab kita tak ada server behavior. So kalau lihat cuba masing-masing lihat pada behavior masing-masing. Windows, adakah behavior ni aktif atau tidak? By default dia tak aktif lah. Dia kenapa dia tak aktif? Dia bukan maksud installation tak lengkap. Dia macam ni, dia tiba dia sedar, Adobe sedar, dia ada banyak sangat benda function yang tak semua orang guna. So ada orang yang normally kalau dia gunakan hanya HTML, so dia tak boleh lah behavior. So everything just basic saja untuk daripada satu site. So dari satu site link saja. Dia tak capture apa-apa user datang. So dia tak masukkanlah behavior ni. Dan juga ada backup data baru, mereka tak guna dah behavior. Mereka guna hard coding. So coding terus dalam code. Tapi hard coding tu agak sukar. Tak sesuai lah untuk guru atau siapa yang pendidikan ni gunakan. Dia terlampau kata sains komputer. So kita mesti lagi gunakan behavior. That's why Adobe ambil keputusan untuk behavior ni dia keluarkan lah. Dia keluarkan daripada modul ni. So kalau siapa nak behavior ni, kena ambil di Adobe Creative Cloud. Saya ada sediakan video tu, nanti itu kemudian lah selepas habis kelas ni nanti anda install. So behavior tu gunakan video sebut. Okay, so ni index. So saya nak buat dah page yang kedua. Contohnya file new. Okay. Basic concept. Bila masa kita nak guna PHP, bila masa kita nak guna yang lain lah. Yang lain kita usik lah. Kita nak guna HTML. So biasanya bila PHP ni kita nak guna PHP ataupun HTML. So PHP, anda kata anda nak something yang dynamic. Anda nak capture user data. Capture user data ataupun anda nak apa-apakan data pengguna. Contohnya kat welcome page ni just welcome page saja, tak ada apa-apa. Dan anda nak buat satu page untuk login. So login tu nanti baru ada sebarang interaksi, capture data, record data, update data. Tapi untuk
pada page pertama ni just plain saja, so kita boleh gunakan HTML. Ataupun HTML ni biasa kita gunakan adalah untuk page error. Contoh page error adalah dia masukkan username dan juga dia punya kata laluan tapi salah. Ataupun mungkin dia tak sign in lagi. Dia belum sign up. Belum daftar dengan web kita. So web tu tak detect lah username atau password ataupun dia first user. So kita nak bagi message error ni, kita boleh gunakan HTML. So bagilah message error, dia kata maaf sila sign up dahulu. So kita sediakan satu page biasa saja dan kita berikan link untuk dia ke page sign up. Itu fungsi HTML. So kalau ada data nak di capture atau nak dipaparkan PHP, jika basic link saja gunakan HTML. So yang ni saya tunjuklah kita gunakan HTML. Okay, HTML ke PHP lah. HTML tu nanti saya tunjuk kemudian lah, nanti error tu saya tunjuk. Okay, so kita gunakan page kedua ni adalah PHP. Kita create. Dia save. Ada version yang tak minta save. Bergantung pada version anda. Ada version yang kita buat dulu, kita nak pergi tempat lain, baru tak save. Ada version yang ni, version 2021 dia minta save. Okay, so index yang ni saya namakan dah sebagai login. So login. Apa kita nak adalah sebaik saja pengguna pergi ke index ni, dia dah akan nampak lah link untuk login dan dia pergi ke login ni baru ada boleh login. Okay, so saya letak sini akan tu page my PHP. Okay, my PHP page. Dan kita kata dah please log in to on please log in lah. Panjang. Okay, so please log in. So login ni kita akan linkkan ke page login ni. So kita highlightkan login ni. Okay, highlightkan login. Dan kita letakkan ni enter link. Enter link, kita nak linkkan ke mana tadi? Kita nak linkkan ke login. Klik OK. Okay, so boleh. Dah terus boleh pergi ke page login tersebut. Okay, kita cuba tekanlah F12. Okay, ke F12 dan klik login. Memang nampak kosong. So apa? Page login ni kita belum buat apa-apa. So nak bagi kata pastikan jalan tu betul. So kita cakap this is login page. Okay, save nak save senang aja. Dia tanya save. Kalau tak biasa saya tekan Ctrl S akan save. Okay, so kita cuba lagi sekali. Boleh tekan F12 ataupun boleh je pergi ke paparan tadi, just refresh saja dan dia dah pergi ke login page. So ni nak gerakkan dari satu page ke satu page yang lain. Yang ni just basic saja. HTML boleh buat, PHP boleh buat, PHP boleh buat. Dia tak perlukan coding khas. Okay, sekarang kita nak buat login page. Okay, nak login page. Okay, this is login page. Saya nak letak apa? Sekejap insert, saya nak insert form lah. Insert form. Okay. Kenapa jadi begini? Okay, so saya dah insert form. Okay, dia adalah form kita. Tak tahu form ni jadi tak jadi. Okay, form. Okay, kita insert form. Okay, apa fungsi form? Okay, form ni adalah untuk kita masukkan capture user data. Ini semua dalam form.
Ni basic, mesti kena ada insert form dulu sebelum kita boleh insertkan nak masukkan entry text ke text box ke, mesti insert form dulu. Kalau tak letak insert form ni, dia tak akan jadi, dia akan jadi error. So dah ada insert form, saya masukkan salah kenapa dia saksih je ni. Okay, insert form, insert kita nak apa? Masuk table lah. Masuk table. Okay, so table ni saya nak 3 row, 3 kolom. Row mana, kolom mana, saya pun selalu confirm juga. Row dan kolom. Okay ni. Okay, masa satu row, masa kolom tak apalah, tu kemudian. Okay, so kita masukkan table. Kenapa selalu masukkan table? Table ni adalah trick. Trick kita nak bagi kita punya paparan tu nampak cantik. Nampak cantik je kita masukkan table. Okay, tak ada option form. Pergi ke insert. Form tak ada. Okay. Mungkin tak pasal dia macam agak confused. Dia ada 2 form form dan 3 form. Dia jangan ambil form dulu. Form ni adalah maknanya ni dia punya sub-sub tu. Dia ada satu form kat atas ni. Selalu kalau kita hands on memang pelajar kadang terlupa ni. Dah buat tak jadi. Okay, so kita dah ada ni kita punya table. So kita masukkan kat sini. Contohnya sini apa? User name. Kenapa lah dia kasat keluar ni? Okay. Paparan saya tu keluar. Okay. So kalau pergi kepada design pergi atas ni jangan guna live design. So kalau live tu saya rasa yang menyebabkan dia minta untuk save tu. Pergi kepada bahagian design. Then sini adalah password. So username, password. Okay, content ni, saya rasa ni jap. Salah ni, tak masuk dalam form. Okay, form ni form tu adalah ni. Putus-putus ni tu adalah form. Ni dia dekat luar ni. Saya delete lah. Saya delete sekali dengan table-table pun saya delete. Okay. Saya letak dia kena duduk dalam form ni. Okay, duduk dalam form. Windows properties. Okay. Keluarkan properties Windows pergi atas ni properties. So kita akan dapat bawah ni. Kita akan dapat yang ni. Dia kadang-kadang dia floating macam ni, kadang-kadang dia dah duduk bawah ni. Tak kisahlah. Saya suka dia floating je ni, senang kita nak nak edit. Okay, form ni kita namakan form ni kita namakan sebagai form login. Sebab nanti bila kita nak buat kerja tu semua, nak akan cari form tu balik. Kalau banyak-banyak form kita dah lupa masa tu form tu. So kita namakan dah form login. Okay, dalam form login ni kita akan masukkan, saya nak masukkan insert table. Mari kita tengok, okay, table. Row baris, baris 2, baris 3 lah, baris 3 dan kolom 2. Betul. Boleh patah balik sikit tak? Okey, mana tu? Dekat daripada mula untuk create form tu keluar table, tiba-tiba hilang table jadi garis putus-putus tu. Okey. Sekejap So saya buang dulu lah saya punya form ni semua. Okay, so ni kita start dari. This is login page. Okay, saya slow So this is login page. Sekarang kita kena masukkan satu yang nama dia form. Okay, form ni dia senang saja sebagai satu kerangka lah. Ada rangka ni baru dah kita boleh capture semua user data. Untuk masukkan semua text form ke text entry ke button ke radio button ke short text ke apa saja kita kena ada form tu dulu kena ada. Kalau tak ada nanti dia tak akan dapat capture. Okay, so kita pergi ke saya dah ubah daripada live ke design. So maknanya dah selesai dah problem so save tadi.
Okay, this is not in place. Saya katakan saya nak ni lah. Saya nak bold. So kita boleh letak sini. Kita bold. Okay, sekarang saya nak masukkan form. Pergi sini, insert form. There's insert form. Dan ada satu lagi form kat atas ni. Ya, so inilah form yang saya masukkan tadi. So semua sekali kita punya data yang kita nak capture tu semua ada kat sini nanti. So, kita letak di sini. Kita parking di sini. Tapi form ni kadang-kadang kita banyak form. Kita confuse dah form tu mana satu. So kita letak ini form underscore login. So maknanya kita tahu lah. Form yang login tu nanti inilah tempatnya. Okay, dalam form ni kita nak masukkan, so pengguna masukkan username dan juga password. Dan biasanya kita biasa guna trik yang kita gunakan. Kadang kalau kita tak guna table, dia akan gerak kejap ke tengah lah, ke tepi lah. Tak kadang tak symmetry. So kita gunakan table ni basic kata trik untuk ke website. Okay, untuk masukkan table, insert table. Okay, di sini. Okay, kita nak 3 baris. So 3 baris, nanti saya terangkan kenapa nak kita 3 baris. Pasal username dan password 2 baris kan. So nanti saya terangkan kenapa kita nak 3 baris. Kolom 2, of course kita nak satu ada kiri, satu kanan. Okay, so ni adalah kita punya table. Okay, sorry yang saya bunyi, ini student saya ada kelas ODL, orang dah tengah test sekarang ni. Tengah test online. Jadi semua kadang-kadang ada yang tak, ni agreement Tamadun Islam. Dia saya baca kemudian. Okay, so yang ni kita nak align. Align ni kita nak dudukkan di tengah. Highlight ni dia susah sikit kelas online ni. Kita nak tunjuk tu macam mana. Boleh klik di tengah-tengah ni, yang highlight semua, ataupun ada klik tepi ni dan ada drag. Saya kat sini, saya tekan saya punya left click dan saya over kat sini, sudah akan select all. Ataupun anda pergi ke tengah-tengah tulang ini, anda klik, sudah akan select all. Okay, saya nak border. Sebab kita nak table, tak nampak table ni. Biasa kita selalu buat dokumen, selalu kita guna table, tapi kita hide table tu, nampak cantik susun. Sudah sebenarnya table. So kita nak hide. So kita letaklah border ni kosong. So maknanya kosong sekarang. Kita nampak, kita sebagai designer kita nampak, tapi user tak nampak apa-apa ni. Dia tak nampak table tu. Dan yang ini align center. Kita ada letak tengah. So duduk kat center. Anda kata nak besarkan, kecilkan, bolehlah. Nak besarkan, kecilkan. Di sini. Okay, dan kita control save. Kita save. Kita tengok hasilnya. Tekan F12. User takkan nampak table tersebut. So, yes, dia tak nampak table tu. Kita saya nampak. Itu dah secret developer. Tapi kalau dia highlight, nampak lah. Tapi normally orang tak highlight lah. Sama kalau file PDF hantar cantik je. Kalau kita highlight, kita nampak lah table tersebut. Okay. So, kita masuk ke sini. Username. Dan kita masuk ke sini. Password. Ini username dan juga password. Okay, untuk username, okay, so far boleh ada tertinggal ke, nak saya ulang apa-apa lagi? Okay. Okay, username ni kita nak masukkan. Kalau kita lihat sekarang, saya tunjukkan hasilnya. Okay, saya tunjukkan hasilnya kejap. Saya pun copy kena banyak sangat begitu. Okay, so ni hasilnya. Tak ada apa-apa ruang di sini. Dia ada username password tapi tak boleh klik, tak boleh masuk apa-apa semua. So dia macam belum ada apa-apa lah, tak ada apa-apa isi. So kita nak bagi supaya username, supaya pengguna boleh masukkan username dia. Okay, untuk masukkan username tu, kita pergi sini insert form. Okay, kita masukkan, biasanya username ni adalah perkara-perkara yang pendek lah. Kita tak ada username kita nama panjang-panjang. Username selalu pendek je. Pendek kita ambil teks. Dia tak kisah. Username ni masih boleh gunakan teks. Nanti saya terangkan kenapa password tu macam mana. Okay, kita masukkan teks.
Okay, dia akan ada text field. Anda akan dapat paparan begini text field. Tapi text field kita tak nak lah. Kita nakkan dia punya field saja. Kita buang text field tu. Mungkin kita sekecil, pendek lah. Nak besarkan sikit. Besarkan kat sini. Size. Size contohnya saya nak berapa? 50 lah. 50. Boleh lah. Ni contoh je. Kalau nak kena pendek sikit, 25. So, table tu akan adjust ikut size kita punya text field ni. Kita ada text field pertama. Tapi kan bila kita nak linkkan dia, kita nak gunakan server behavior nanti, kita nak cari balik. Susah kalau kita gunakan text field. Cak text field, mana banyak text field kan? Nanti kita mungkin ada 20-30 text field kat sini. So, kita ada sini. Ini adalah kita tu kat properties. Kalau properties ni anda tak ada, saya pakai balik properties saya. Pergi ke Windows, check properties. So, dia kadang-kadang ada kat bawah, ada kat tepi ni tengoklah. Saya ni floating. Saya suka floating. Saya suka guna floating. Okay, so text field ni namakan lah. Tak nak nama text field. Susah nak cari. So, kita letak kat sini. Username. Dia, nama username bukan dia refer user ni. Ni just text saja. Yang ni fungsinya hanya untuk pengguna nampak apa sebenarnya nak masukkan sini. So, tak ada apa-apa ni, just static. Apa yang semua user masukkan, dia akan pergi capture di sini. So, kita namakan dia sebagai username. Kenapa namakan sebagai username? Kita tahulah. Dia ada text field untuk username ni. Okay. Atau basic tak payah, tak usik lah. Kita guna basic saja. Okay, password. Okay, bila password, apa beza antara password? Kita boleh masukkan juga kita boleh masukkan juga teks kan. Boleh gunakan text field. Tapi password kita tak nak orang tahu. So, password ni mestilah yang secret. So, kita pergi ke insert. Form tadi saya tunjuk apa beza password dan juga teks biasa. Kita klik pada password. Kita tak nak teks tu. Password kita buang. Password teks kita buang. Kita sama juga size tadi 25. So, sama size. Okay, just dah nampak ngam, cantik je. Table ni kita nak kecilkan. Kita nak samakan size ni. Okey dah, cantik. Okay, kita control save. Dan saya tekan Alt+. Sampai saya tekan Alt+, saya dah tutup dari browser tadi. Kalau anda boleh tengok je kat browser tu. Kita ada. Okay, username. Contohlah username. Saya suka bagi contoh makanan. Username contohnya adalah cendol. Okay, ni beza antara teks dan juga password. Password dia jadi bunyi dot ni, cendol durian, contohlah password saya. So itu beza antara bila nak guna text entry biasa dan bila nak ada password. So bila password dia akan keluar dot ni, so orang tak nampak password kita. Okay, ada soalan? Sikit lagi kita akan buat button. Lepas nanti kita akan continue lah. You boleh continue dengan asynchronicity untuk server behavior tu. Okay, username dan kita kena ada dan satu dia berbeza antara kita gunakan gunakan apps dan juga gunakan kita punya website. Website kelemahan dia adalah setiap input tu, setiap command yang nak dibuat, dia mesti kena ada button. Dia tak ada button. Dia tak tahu. Ada certain website, ada certain apps. Contoh kita ada apps, dia keluar ada paparan. Scan your fingerprint. So kita scan your fingerprint, tak payah tekan apa, scan your fingerprint, dia detect dan proceed. Kalau website tak ada. Website, dia memang kena ada button. So button ni, beza antara guna button dan juga untuk ni kita panggil sebagai hyperlink. Hyperlink untuk link dari satu tempat ke satu tempat, kita akan gunakan hyperlink. Kita memang tak gunakan button. Button ni adalah untuk biasa kalau kita submit maklumat. Apa-apa maklumat. Username ke, password ke, sign up ke, maklumat data, baru kita akan letak button. Kita letak button, pergi sini, insert form. Kita akan bekerja banyak di sini form ni. Form kita cari button, dia ada banyak jenis button. Form, button, okay, ada button, ada submit button, reset button, file, move button, hidden. Okay, hidden ni nanti. Hidden ni, ni trik ke dah. Hidden ni kita akan kemudian lah
ni trik dalam development, kita nak submit button. Kita akan tulis tu, submit. Dia akan masuk automatik. Dan anda kata tak naklah dia dekat sini kita nak apa? Kita nak dia kat situ. Tapi kita tak boleh submit. Contohlah kalau kita nak katakan hantar. Ini contoh Contoh je kita kepada value. Hantar. Dia jadi hantar. Jadi saat kita guna bahasa Inggeris, so sini submit. So target ni semua tak usik sebab bila submit ni dia akan tahu apa sebenarnya nak dibuat. Okay, so kita lihat hasilnya submit ni kalau kita kata nak ke tepi ni dia tak boleh triknya adalah pergilah kat belah kiri itu tekanlah bukan tab space ke tak boleh sebab saya letak dalam ni. Kalau kita letak kat luar dia boleh. Kita letak kat luar, kita letak contohnya tab ke space, saya lupa dah tak adik lah. Selalu kita boleh trik untuk dia ke tepi. Okay, kalau anda kata nak dia cantik-cantik untuk ke tepi, contohnya dekat tepi bawah ni, buatlah satu lagi kolom dan parking dekat situ. Nanti dia akan jadi cantik lah kat bawah tu, dekat sebelah sini. Okay, kita control save dan kita lihat hasilnya. So ni ada hasilnya. So this is login page. Boleh masukkan username, boleh masukkan password. Submit tak ada apa-apa. Sebab apa? Kita masih belum letak server behavior untuk dia dia function. Okey, itu saya rasa saya tak lagi lebih banyak lah. Nanti akan jadi confused. Tengok table kena pastikan balik form ni, ada klik form tersebut. Jadi form login kita dah namakan dia sebagai form login. Ni semua maklumat-maklumat yang kita kena pakai bila kita nak gunakan server behavior. Okay, yang ni nama dia ada username. Yang ni nama dia ada password. Button tak apa, just nama. Ni tak boleh tak kisah. Kalau bagian nama ni tulis apa? Katakan nak kata submit. Mungkin ada banyak submit kan, tulis submit button. Yang ni tak ubah apa-apa. Ni just untuk reference kita saja. Nama yang berubah dia kalau kita tukar kat value ni. Okay, dan control save. Okay, jadi itulah bagaimana basic untuk setup PHP, bagaimana kita nak linkkan dari satu page ke page lain, dan bagaimana nak gunakan form. So basic ni form, nanti minggu seterusnya nanti kita akan pergi lebih banyak lagi. Kita akan buat semua sekali, kita akan masukkan email, teks, password dah, number, ni tarikh, so kita jangan gunalah, kita banyak selalu guna. So saya guna adalah radio button, chat box yang kita guna. Nanti dia akan ada error juga. Bila kita buat server behavior itu tak ada error, nanti saya tunjukkanlah trik macam mana kita nak atasi error tersebut, macam mana kita nak tengok dia punya connection tu. Okey, ada sebarang soalan? Kita bukan habis awal. Masa yang seterusnya tu nanti anda tengoklah video untuk server behavior. So saya memang tak ajar sekaligus banyak sebab dia nanti confusing untuk anda. Okay, ada soalan? InsyaAllah okey doktor. Still digesting, Doctor. Okay, so tak apa, take time. Video nanti saya letak di dalam e-learning, so you digest, play around dulu, biasa-biasakan. Nanti boleh familiar. Dia mula memang satu konsep yang Sunny biasa dah. Sunny dah biasa guna website. Mungkin Emily dan Sio, this first time yang you nak develop PHP. Kalau HTML tu basic, HTML tu biasa. HTML dulu, setelah belajar kita akan cerita tentang macam mana nak buat coding. Macam saya degree lah, saya belajar HTML tu buat coding at the end. Bila dah lama macam kita cakap macam tak ada fungsi ajar coding tu sebab tak ada siapa yang guna coding sekarang. Kita semua automatik dah, kita dah ada template, kita justkan nak masukkan interaction. So bagian ni kita masukkan interaction. Sama kan macam Sunny kata, sampai start dah guna CMS, dah guna LMS, kita dah tak tengok dah basic-basic coding ni.
So itulah dia Dulu punya evolusi. dulu waktu belajar tu, saya belajar Aha. PowerPoint, Aha. hafal tau coding. Dia ada orang yang Lepas tu hafal. sekarang autocomplete tu, tulis sikit dia sambung, tulis sikit dia sambung. Jadi dah lupa habis lah. Betul. Dia sikit dia terus sambungkan. Kita letak Alice dah keluar dah option yang ada. Dia tapi mudah lah sekarang kita nak develop lebih mudah. Okey jika tak ada apa-apa saya sharekan attendance. Sekejap.